tengah dia mandi ni, okey, dia dengar ada orang panggil nama dia. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebab sudi klik video ni. Kepada anda yang baru je terjumpa channel ni, hai, nama saya Zulaika dan ini channel Zulaika Roslan. Dekat channel ni saya biasanya akan cerita mengenai kisah-kisah seram. Kalau anda memang minat dengan cerita-cerita seram, apa kata anda tekan button subscribe dan aktifkan notifikasi loceng, sebab saya ada banyak lagi perkongsian cerita-cerita seram yang saya nak kongsikan dengan korang. Dan terima kasih saya ucapkan kepada korang yang sudi kembali setiap kali saya update video. Hari ni saya ada satu lagi kisah seram yang diceritakan kepada saya mengenai gangguan yang berlaku sewaktu berada di asrama, di tandas asrama. Okey, sebelum saya mulakan, kalau korang pun ada cerita menarik yang korang nak kongsikan, korang boleh sharekan di laman web, di alamat email yang saya sertakan dekat bawah, ataupun melalui voice note ke WhatsApp number yang saya letak juga dekat bawah. Okey, tak payah buang masa, jom kita mulakan untuk cerita pada video kali ini. Okey, kejadian ni berlaku kepada Nini sewaktu dia berada di sebuah kolej. Masa ni dia menuntut untuk peringkat diploma lah, dan dia sudah pun berada di tahun kedua. Berlaku sekitar tahun 2010 macam ni, dia kata. Masa dia dekat tahun pertama, dia duduk di sebuah asrama yang tinggal ataupun yang terletak berdekatan dengan kampus. Jadi sewaktu kejadian seram ni berlaku, dia telah pun berpindah ke asrama baru. Sebab pelajar-pelajar senior ataupun pelajar-pelajar tahun 2 seperti Nini ni, diorang akan berpindah ke sebuah asrama yang kedudukan dia jauh sedikit daripada kampus, untuk memberi laluan kepada pelajar-pelajar barulah duduk dekat asrama yang lama tu. Jadi sewaktu kejadian, Nini ni dia ada sebuah program yang dikendalikan untuk pelajar tahun 2 seperti Nini. Program tu dia bermula pada pukul 8 pagi dan hanya akan berakhir pada pukul 4 petang. Disebabkan tandas di asrama Nini ni merupakan tandas yang dikongsi bersama, jadi ada beberapa buah bilik dengan jumlah 4 orang student di dalam setiap bilik. So lebih kurang macam ada 20 orang jugalah student yang ada dekat satu aras tu lah. Jadi diorang perlu berkongsi tandas yang mana ada 2 lah, satu dekat hujung belah kanan dengan satu dekat hujung belah kiri. So untuk elakkan daripada kesesakan ataupun terlampau ramai yang menggunakan tandas pada satu masa yang sama, jadi Nini ni dia dengan roommate dia buat keputusan untuk bangun lebih awal daripada pelajar-pelajar lain dan untuk pergi ke tandas untuk bersihkan diri, mandi dulu semualah. So diorang kata esok kita bangun pukul 5.30 lah, kita bangun 5.30, kita pergi mandi, lepas tu kita tunggu azan subuh, kita bolehlah ngaji-ngaji ke apa. So diorang decide macam tu lah, Nini dengan beberapa orang roommate dia. Dan keesokan harinya, Nini ni dia sedar lebih awal daripada roommate dia tadi. So diorang kan janji nak bangun 5.30 and diorang set jam pun pukul 5.30. Tetapi Nini dia tersedar pada pukul 5 suku. Dia sedar masa tu sebab dia sakit perut sangat, dia kata memang nak rasa macam nak membulat sangat. So dia pun bangunlah dan dia kejut kawan-kawan dia. Korang nak pergi tandas sekali tak? Jam dah 5 suku ni, lebih kurang je kan? So kawan-kawan dia pun cakap tak apalah, kau jalan dulu je lagi, kita orang follow. So nak tak nak sebabkan Nini ni terlampau sakit perut, dia pun pergilah ke tandas dulu. So dia pun ambil barang mandian dia, ambil tuala dia dan dia pun berjalanlah menuju ke arah tandas. So suasana pagi tu walaupun jam 5 suku memang agak sunyi sebab tak ada lagi pelajar yang dah bangun. Memang sunyi lah, dia kata memang tak ada pelajar yang dah bangun. Dan sewaktu dia masuk dekat tandas pun memang tandas tak ada sesiapa. So dia pun berjalan menuju ke salah satu kubikel tandas dan dia pun masuk untuk tunaikan hajat dia pada masa itulah. So dalam dia duduk macam membuang ni, tiba-tiba dia boleh dengar suara macam tapak kaki orang berjalan. Dia boleh dengar suara pintu yang dibuka dan ditutup, dan dia juga boleh dengar bunyi shower. So pada masa ni dia dah tahu dah ada pelajar lain yang bangun juga ni, yang dah masuk ke tandas. So macam dalam hati dia, oh lama dah budak-budak dah bangun lah, aku baru je plan tak nak beratur nak terus masuk tandas kan.
tandas lambat juga. So dia pun macam tak apa lah, buang air dulu lah, settle dulu. So dia pun settle buang air. Dah settle buang air, dia kata lama juga dia memberut pagi tu, salah makan, sakit perut sangat dia kata. So dah settle buang air, dia pun keluar daripada tandas. Seperti yang dia jangkakan lah, pintu bilik air semua tertutup. Maknanya dalam bilik air memang ada pelajar yang sedang gunakan lah, dan bunyi shower pun memang kedengaran. So Nini ni pun dia buat keputusan nak pergi dekat sinki, nak berus gigi dulu. Nak berus gigi, cuci muka lah sambil-sambil nak tunggu bilik air kosong. So sebenarnya Nini kata boleh je kalau dia nak mandi dekat tandas tu, tapi cuma dia rasa kurang selesa nak mandi dekat tandas. Jadi dia pun macam tak apa, nak tunggu juga bilik air. So dia pergi dekat sinki. Dah sampai dekat sinki, dia pun berus gigi lah. So dalam dia berus gigi kan, dia berus gigi, dia tunduk. Lepas tu dia angkat muka dia nampak bilik air yang paling ujung, yang mana dia nampak daripada refleksi cermin itu, ada seorang pelajar dah keluar, buka pintu and keluar melintasi dia. So dia macam, nak cepat-cepatlah gosok gigi, nak masuk dekat bilik air ujung tu. So ni gambaran bilik air dia. Bilik mandi dia macam ni bilik mandi dia, straight ni bilik mandi, dan tandas tu macam ni. So bilik air yang ujung tu dia macam daripada tandas tu dia macam terlindung sikit lah. So kalau nak tengok si Nini ni kena tengok ke belakang macam tu ada orang ke tak ada, baru dia boleh tengok. So bila dia berus gigi dekat tengah-tengah sini, okay, di antara tengah-tengah bilik air dengan tandas. So daripada refleksi cermin yang di tengah berus tu, dia boleh nampak orang belakang keluar kan. So bila dia dah nampak ada seorang rakan dia keluar, dia pun macam nak cepat-cepat lah nak masuk dekat tandas tu. So dia pun cepat-cepat berus gigi, laju-laju gosok gigi dan kumur. So bila dia kumur, dia angkat muka dia, nak lap muka dia. Lagi sekali dia nampak ada orang dah masuk dalam tandas tu. Dia nampak ada seorang perempuan dah masuk dan dah tutup. Masa ni bila dia nampak perempuan tu masuk, dia terus rasa macam, alamak, dah ada orang masuk pula dah. Bila masa pula perempuan ni melintas, sebab dia dekat tengah situ kan. So kalau orang nak masuk dekat tandas ujung tu, orang memang akan lalu dekat dia. Sama ada orang akan lalu belah sini ataupun orang akan lalu belah sini. Tapi masa tu dia kata dia tak rasa pun ataupun dia tak perasan pun ada orang lalu kan. Tapi tahu-tahu dah masuk je. So dia pun macam tak apa, tunggu je lah. Sebab yang 4 orang ataupun 4 tandas yang depan tu dah lama gunakan. So kemungkinan besar diorang akan keluar sekejap lagi. So dia pun pusingkan badan dia dan menyandar dekat sinki macam tu, sambil termenung dan main gigit kuku. Sebab masa tu dia kata dia memang ada habit gigit kuku. So dia gigit kuku macam ni lah. So dalam duk leka dia gigit kuku, tiba-tiba seorang roommate dia masuk. Weh Nini, roommate dia tegur, kau dah mandi belum? So Nini pun cakap belum. Lah, asal kau tak masuk tandas ujung? Kawan dia tu tegur, kenapa kau tak masuk tandas ujung? Macam tu kan. So Nini pun tengoklah tandas ujung tu. Tandas ujung tu memang tak tutup pun pintu, memang nampak macam tak ada orang. So Nini macam dah pelik. Bila masa perempuan ni keluar? Kalau dia keluar, mestilah dia lalu dekat aku. Kenapa aku tak perasan dia lalu berhadapan dengan aku ataupun lalu sebelah aku? Nini dah fikir dalam hati macam tu tau. Masa ni bila dia dah fikir macam tu, dia macam termenung tau. Bila masa perempuan ni keluar? Macam tu lah dia kata. So bila dia tengok dah kosong kat situ, and kawan dia dah tegur, kawan dia tanya dia, kau nak masuk tak nak ni? So Nini pun macam, tak apalah aku masuk. So dia pun jalan, ambil barang mandian dia, jalanlah nak menuju ke bilik air ujung tu nak masuk. So masa dia masuk ni, dia buka pintu, memang mata dia melilau lah, tengok kiri kanan, atas bawah kan. Rasa macam tak sedap hati ni, sebab dia 2 kali nampak perempuan tu. Mula-mula masa masuk tu dia tak perasan perempuan tu lalu dekat sebelah dia. Dan bila keluar pun dia tak perasan perempuan tu bila masa perempuan tu keluar, dia kata kan. So macam rasa tak sedar hati, tapi macam nak mandi juga kan. So masuk je lah. So bila dia masuk, dia tengok atas, kiri kanan semua macam dah rasa macam okey lah, tak apalah, tak ada apa-apa lah, mandi je lah. Dia dah rasa macam tu. So dia pun masuk and dia tutup pintu tandas, gantung towel, letak barang mandian kat bawah, buka shower. So dia pun mandilah. Mandi. Tengah dia mandi ni, okay, dia dengar ada orang panggil nama dia. Tapi disebabkan masa tu dia bawah pilih air tu, air laju kan. So telinga dia macam dengar bunyi air. Jadi dia dengar suara orang yang panggil nama dia tu macam berbisik. Nini, macam tu lah dia kata. Dia dengar macam berbisik macam tu lah. So bila dia dengar orang panggil nama dia, dia pun nyaut lah, apa? Macam tu.
bila dia nyaut macam tu, dia tunggulah orang yang panggil dia tu respon balik nak cakap apa-apa kan. So dia ingat roommate dia tadilah sebenarnya. Tapi bila dia duduk tunggu macam tu, tak ada orang pun yang macam cakap balik dengan dia ke ataupun balas balik jawapan dia tadi kan. So dia pun macam, oh salah dengar kot, dia pun mandi lagi. Lagi sekali masa dia tengah mandi ni, dia dengar lagi sekali orang panggil nama dia ni, Nini, Nini, macam tu. So disebabkan kali ni dia dengar panggilan tu lebih jelas daripada tadi, dia pun matikan air dia dan jerit lagi sekali, weh apa, macam tu lah. So masa dia jerit weh apa pun tak ada siapa-siapa juga yang respon dengan dia pada masa tu. Jadi dia dah macam, aku dengar jelas weh orang panggil nama aku, kenapa bila aku jerit tak ada? So dia pun cubalah panggil nama kawan dia tadi tu. Kawan dia tadi tu kita namakan Tasha. Tasha, hang panggil aku ke? Oi Tasha. Tapi Tasha tak menyaut, macam seolah-olah Tasha memang tak ada lah dekat situ, ataupun memang bukan Tasha yang panggil dia. So dia pun macam dah tak sedap hati, jantung dah bergerak laju dah masa ni. Dia kata tiba-tiba pula rasa macam ada sesuatu pula ni dah. Lepas tu dia buat apa? Dia pun macam badan penuh dengan sabun ni. So dia pun buka juga pilih air nak habiskan mandian dia. Dia buka pilih air, mandi. Dan masa ni sebenarnya lagi sekali dia dengar orang panggil nama dia, Nini, Nini. Dan bila dia dengar ni, kali ni dia dengar, dia tak nak layan dah, dia tak nak peduli dah orang panggil kan, sebab dia dah tahu macam bukan orang tau. Tapi pada masa yang sama, sudah tentulah dia akan fokus kan, sebab orang panggil nama dia kan, Nini, Nini. Jadi bila dia fokus, dia rasa macam orang yang panggil nama dia tu betul-betul dekat sebelah dia. Bisik kat telinga dia macam tu, Nini, Nini, macam tu. So bila dia dah rasa macam ni, masa ni dia bawa pilih air kan, dah rasa tak sedap hati dah ni. Orang bisik kat tepi ni, Nini, Nini, nak buka mata ke tak, nak buka mata ke tak, dia kata kan. Masa tu memang dia tengah pejam mata ni, dan dia boleh dengar orang tu dekat sebelah dia. So dengan segala keberanian yang dia ada pada masa tu, dia kata dia cuba juga buka mata slow-slow. Dan bila dia buka mata, tengok sebelah dia, memang tak ada sesiapa langsung. Memang tak ada siapa-siapa. Tapi dia kata dia boleh dengar dengan sangat jelas bunyi panggilan Nini tu betul-betul dekat sebelah telinga dia masa tu. Memang jelas sangat, dia kata dekat sebelah telinga masa tu. Jelas, yang teramat jelas, dia kata. So pada masa ni sebenarnya dia dah mula rasa macam seram sejuk dah. Walaupun masa tu memang tengah sejuk mandi kan, dia dah rasa macam bulu dia beromang. So dia pun macam nak cepat-cepat settle mandi, nak keluar kan. Dan pada masa yang sama juga ni, dia kata dia boleh rasa macam ada sesuatu yang memang tengah berdiri dekat tepi dia. Sesuatu yang dia tak boleh nampak dengan mata kasar pada masa tu. Nak menjerit, malu juga sebenarnya, dia kata kan. Dia jerit tiba-tiba kan, semua orang pun takut nak masuk tandas kan, tak pasal-pasal kan. So dia pun dengan segala keberanian yang dia ada, dia settle mandi dan dia keluar daripada tandas tu laju-laju. Dan masa dia keluar tu pun sebenarnya dekat luar tandas memang dah ada beberapa orang pelajar yang tengah beratur nak masuk ke dalam bilik air lah, nak mandi. Okay guys, itu je perkongsian cerita daripada Nini mengenai pengalaman seram dia sewaktu dia tinggal dekat asrama. So kata Nini, dia ni bukan seorang yang sensitif ataupun mudah nampak, tetapi kejadian tersebut memang betul-betul membuatkan dia rasa macam agak ketakutan lah. Tapi dia tak adalah ceritakan ataupun sebarkan cerita tersebut dekat rakan-rakan dia ke apa, sebab dia tak nak budak-budak ketakutan. Dan itu sahaja. Sampai kita jumpa on the next video. Jangan lupa like, share dan komen. Komen apa-apa yang saya boleh tambah baik dalam video-video saya akan datang. InsyaAllah saya akan usahakan. Terima kasih sebab sudah tengok hingga habis. Sampai kita jumpa on the next video. Stay tuned and stay safe. Okay, bye.